kerana wanita, kaum wanita, cara pemikiran dia cukup berbeza. Satu, kalau yang kita tahu wanita nafsu dia lebih kepada perhiasan, jewelry, kecantikan. Itu nafsu wanita. Nafsu kita bukan kepada lelaki. Itu yang saya pernah dengar ustaz berceramah kan. Nafsu lelaki kepada wanita kan. Okey. Bila kita tahu nafsu wanita kepada keindahan, kecantikan, jewelry, kemahuan kita untuk mendapatkan kecantikan tu, keindahan tu, jadi kita akan jadi menambah, kata tambah lagi beban kepada kita. Hai, Assalamualaikum. Saya Zaliha dari Smile Art Channel. Hari ini topik yang saya ingin kongsikan adalah berkaitan wanita dan wang. Okey, kenapa? Sebab saya seorang wanita dan saya juga aktif melibatkan diri dalam pengurusan wang peribadi dan juga keluarga. Cuma saya tak melibatkan diri dalam pengurusan pendapatan suami ya. Saya lebih fokus kepada diri sendiri ya. Kerana bagi saya sebagai seorang ibu, walaupun kita bukan ketua keluarga, tapi kita lebih banyak menghabiskan masa di rumah dan juga masa bersama anak-anak. Jadi bila kita mampu mengurus wang dengan baik dan kita juga adalah merupakan contoh yang paling dekat untuk anak-anak kita. Jadi sekiranya tindakan kita tu memberi cukup efektif kan dengan ilmu yang kita ada, so kita akan berkongsi rahsia ataupun kepentingan mengurus wang kepada anak-anak yang mana ianya sangat membantu untuk generasi milenial ataupun generasi sekarang kan. Sebabnya zaman sekarang zaman kapitalis, zaman wang, zaman di mana kita memerlukan wang untuk survive. Kenapa saya cakap untuk survive? Untuk membeli makanan. Ya, itu adalah needs yang kita perlu, makanan, tempat tinggal, dan juga ada beberapa keperluan lain sekarang berbanding dengan zaman dahulu. Kalau kita petani, kita mampu menghasilkan makanan kita sendiri. Dalam buku saya, Jurawat Terlarang, Jurawat Jutawan, saya ada ketengahkan di antara topik kedua awal yang saya kongsikan dalam buku saya. Saya tidak keberatan untuk mengongsi secara percuma isi buku saya kepada anda di luar sana. Mungkin anda tidak mampu, dan juga sebagai perkongsian secara percuma daripada saya untuk anda ya. Okey, kenapa saya letak topik wanita dan wang di antara topik yang terawal? Kerana saya tahu bukan senang ya, kita sebagai wanita memandangkan kita wanita, kita bukan lagi sekadar tinggal di rumah atau mengurus keperluan rumah tangga. Kita juga wanita keluar mencari rezeki. Dan banyak yang bila kita dah keluar daripada limit kita, kita dah keluar daripada kata lebih keluar mencari rezeki, beban kita, tekanan kita semakin meningkat ya. Ya, tekanan untuk wanita di zaman sekarang semakin meningkat kerana bertanggungjawab di dalam pengurusan rumah tangga, anak, dan juga berhadapan dengan majikan atau keadaan tekanan di luar sana dengan jam, dengan kenderaan, dengan bermacam-macam tekanan di tempat kerja. Okey, itu kenapa saya letak wanita dan wang sebagai topik kedua dalam buku saya. Okey, satunya
ya. Kerana wanita, kaum wanita, cara pemikiran dia cukup berbeza. Satu, kalau yang kita tahu, wanita nafsu dia lebih kepada perhiasan, jewelry, kecantikan. Itu nafsu wanita. Nafsu kita bukan kepada lelaki. Itu yang saya pernah dengar ustaz berceramah kan. Nafsu lelaki kepada wanita kan. Okey. Bila kita tahu nafsu wanita kepada keindahan, kecantikan, jewelry, kemahuan kita untuk mendapatkan kecantikan tu, keindahan tu, jadi kita akan jadi menambah, kata tambah lagi beban kepada kita. Dahlah kita menguruskan rumah tangga, bekerja, dua kan. Yang ketiga tu kemahuan kita tu, nafsu kita yang terlalu tinggi untuk mendapat kecantikan perhiasan. Kerana itulah kalau dalam biasanya dalam rumah tangga, ibulah yang tukar langsir, yang tukar perhiasan rumah, perabot, pinggan mangkuk, semua ya, yang menguruskan warna hari raya ke whatever event ke apa, wanita yang bertanggungjawab. Jadi itu adalah salah satu beban kepada wanita kerana nafsu wanita ada kat situ, yang tinggi kat situ. 3 beban yang besar yang kita ada. Jadi bila benda macam ni yang melibatkan wang, dah tentulah dalam kita untuk memenuhi itu, ia sangat berkait rapat dengan wang. Perlulah kita mengurus wang dengan betul supaya kita mampu, ataupun kita rasa tak adalah rasa kecewa sama terpulanglah anda nak ke tidak kan, membeli untuk mendapatkan perhiasan tu. Dan juga banyak kebaikan-kebaikan yang lain apabila kita mampu menguruskan wang kita dengan baik, kerana kita juga bekerja. Okey. Bila kaum ibu keluar bekerja, dahlah kerja rumah, tanggungjawab lagi kan, keluar pagi, tekanan dengan tempat kerja. Bila dengan tekanan tempat kerja, bukan semua kerja yang kita lakukan kita suka. Tapi ada ibu-ibu yang di luar sana mempunyai tekanan yang cukup tinggi dengan apabila berhadapan dengan kerja mereka. So banyak kerja di luar sana yang kaum wanita berhadapan dengan tekanan, yang mereka terpaksa bekerja untuk mendapatkan wang, dan mereka tidak gembira pun dengan kerja yang mereka hadapi. Okey, jadi dengan itu itu yang perkara yang besar. Perkara yang kecil lagi, kita punya budaya ataupun kita punya budaya patriarki yang mana wanita masih di bawah dan lelaki, budaya kita daripada dulu-dulu kan meletakkan suami di atas. Jadi saya rasa banyak wanita, ramai wanita di luar sana rasa tertekan kan. Dahlah tanggungjawab kita sebagai ibu dah tentu daripada nenek moyang kita perlu berada di dapur, menguruskan rumah tangga. Ya, ibu bapa kita ajar kita wanita duduk di dapur kan, mengurus rumah tangga semua. Tapi masalahnya sekarang kita banyak benda luar yang kita libatkan diri kita dengan bekerja. Jadi bila orang dulu atau saya, mak mentua saya, mereka tak bekerja kan, dan mereka tak faham tekanan yang saya ada di luar. Saya dirawat lagi kan, mereka tak tahu penatnya kita, terbebannya kita bila kita bekerja. Mereka ingat tenaga kita seperti mereka. Yang kita perlu menyiapkan kerja rumah seperti mana yang mereka lakukan. Banyak yang sistem patriarki ni memberi tekanan kepada wanita, tapi masa tu wanita tak bekerja kan. Tapi zaman sekarang rata-rata wanita dah bekerja. So alah, mebel-mebel, apa kaitannya dengan kewangan dia? Bila kita dah banyak, kalau kita hitung dah banyak tekanan, jadi kita perlu menguruskan wang gaji kita tu dengan lebih baik, dengan lebih efektif kan.
bila kita banyak tekanan, kita mencari kita mencari hiburan, kita mencari kelegaan dengan berbelanja. Kita membeli kerana membuat kita rasa gembira. Itu adalah salah. Itu kita tak sepatutnya spend duit kita begitu saja. Kita sepatutnya menguruskan ataupun mengguna wang kita dengan lebih teratur. Jadi bila kita mengurus wang kita dengan lebih teratur, bebanan hutang tu akan membantu bebanan tekanan-tekanan yang lain. Bila kita menguruskan wang dengan baik, dia akan membantu memberi kelapangan kepada kita, dan ianya akan membantu kita untuk motivate kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih resilient berhadapan dengan tekanan-tekanan luar ni. Macam tu. Wanita Dawang merupakan tajuk yang pertama saya letak dalam buku Jurawat. So wanita di luar sana, saya harap jangan underestimate atau orang kata merendahkan kemampuan diri kita untuk memajukan diri kita, untuk menguruskan wang pendapatan hasil kerja kita dengan lebih baik. Dan saya ingin berkongsi, kita sebagai ibu, sebagai isteri, kita perlu jaga diri kita. Kita perlu memberi keutamaan juga kepada diri kita. Jangan asyik kita nak korbankan diri kita. Semua saya tahu ibu-ibu sanggup korbankan diri mereka untuk suami, untuk anak-anak, untuk keluarga. Saya pun macam tu, tapi kita perlu juga untuk memberi kepentingan kepada diri kita kerana kita akan mampu untuk memberi servis yang lebih baik kepada keluarga kita. Itu kita perlu bertindak macam tu, dan letaklah goal yang lebih tinggi, dengan action yang lebih tinggi, dengan amalan yang lebih kuat. InsyaAllah saya doakan kita semua diberkati dan berjaya dengan, jika ada niat ikhlas kan, dengan niat baik kita berjaya untuk maju ke hadapan. Sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.